Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan peluang untuk menyambung pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah susunan Imam Tirmizi rahimahullah taala, dan pada tengah hari ini kita masuk pada bab yang baru. Kita masuk pada bab yang ke-19 berkenaan dengan cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Ma ja'a fi mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini dia mengemukakan hadis-hadis tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Termasuk pada hadis yang ke-117, yakni berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berjalan dengan laju. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhihi wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama al-ardu tudwalahu inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtarif. Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau yakni Abu Hurairah menceritakan, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih elok daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah matahari berjalan di wajahnya. Aku juga tidak pernah melihat seorang pun yang lebih laju berjalannya daripada Rasulullah, seolah-olah bumi ini dilipatkan untuk baginda. Kami, para sahabat, yakni para sahabat memenatkan diri kami dengan berjalan seperti baginda, yakni para sahabat memenatkan diri mereka untuk berjalan sebagaimana yang Nabi SAW buat, sedangkan baginda dalam keadaan biasa sahaja. Jadinya hadis ni dia ada beberapa poin yang agak menarik untuk kita kongsikan. Yang pertama tadi adalah Abu Hurairah ini dia mengiktiraf bahawa dia tidak pernah melihat yang sesuatu yang lebih elok daripada Nabi SAW, sesuatu yang lebih elok lagi berbanding dengan Nabi SAW. Dan juga dia juga menyatakan bahawa menggambarkan Nabi SAW ini adalah seorang yang lebih laju berjalannya. Dia tidak pernah melihat orang yang lebih laju berjalan daripada Nabi SAW. Dan juga dia kata seolah-olah bumi ini dilipat untuk baginda. Itu yang kemudiannya kami, yakni yang dimaksudkan adalah para sahabat lah. Para sahabat memenatkan diri mereka ini untuk berjalan seperti mana yang Nabi SAW lakukan. Nabi SAW berjalan itu laju, tetapi para sahabat mereka memenatkan diri mereka nak tiru bagaimana cara Nabi SAW berjalan, walaupun Nabi SAW itu berjalan seperti biasa sahaja. Itu antara poin-poin menarik yang kita boleh huraikan, yang kita boleh sama-sama kongsikanlah insya-Allah. Antara tafsiran hadis yang diletakkan oleh Al-Fadil Ustaz Adnan di dalam buku ini adalah dalam hadis di atas, hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang ke-117, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dia menggambarkan bagaimana keindahan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ceritakan
cara baginda berjalan. Lepas tu ada maksud yang di mana ada satu ungkapan, satu frasa ayat yang menyatakan umpama matahari berjalan di wajahnya. Apa maksud yang dimaksudkan oleh perkataan ini ataupun oleh ayat ni? Maksudnya ialah keelokan berjalan atau berlegar di wajah Nabi seumpama matahari berjalan atau berlegar pada orbitnya. Nabi SAW itu berjalan, keelokan Nabi SAW berjalan ataupun inilah berlegar, itu diumpamakan seperti mana matahari berjalan ataupun berlegar pada orbitnya. Sangat-sangat indah lah. Atau boleh juga difahami bahawa seolah-olah matahari berada atau menetap di wajah baginda. Lepas tu ada ungkapan lain yang di mana maksud inilah kami, yakni para sahabat itu, kami memenatkan diri kami dengan berjalan seperti baginda sedangkan baginda dalam keadaan biasa sahaja. Ini maksudnya adalah bagi orang lain berjalan seperti mana Nabi SAW jalan itu akan memenatkan, sebab Nabi SAW ini Nabi berjalan dengan laju. Tapi bagi orang yang nak ikut bagaimana cara Nabi berjalan, itu akan memenatkan mereka lah, seperti mana yang disebutkan oleh Abu Hurairah tadi. Dia cakap kami, yakni para sahabat, memenatkan diri kami dengan berjalan seperti mana baginda berjalan. Mereka tiru bagaimana Nabi SAW berjalan, itu memenatkan diri mereka sendiri. Namun bagi baginda tidaklah memenatkan kerana. Kenapa baginda walaupun Nabi SAW berjalan laju tidak memenatkan baginda? Kerana apa? Kerana telah menjadi kebiasaan pada baginda dan baginda bukan sengaja nak memenatkan orang lain. Dia dah jadi kebiasaan. Nabi SAW memang telah biasa berjalan dengan laju, dengan pantas, tapi bukanlah sengaja Nabi SAW ini nak memenatkan sahabat-sahabatnya yang lain. Itu antara tafsiran hadis yang diletakkan secara ringkas oleh Al-Fadil Ustaz Adnan, penulis buku inilah, kitab Syama'il Muhammadiyah, kenali Rasul kita Muhammad SAW. Jadi kita pergi balik kepada matan hadis tadi, yang di mana ada yang Abu Hurairah menyebutkan bahawa dia tidak pernah melihat sesuatu yang lebih elok daripada Rasulullah SAW. Ini nak menunjukkan bahawa Nabi SAW ini adalah makhluk yang paling indah, makhluk yang paling cantik. Dan kemudiannya seolah-olah matahari berjalan di wajahnya. Itu nak menunjukkan bahawa kalau kita ini lihat wajah Nabi SAW itu, wajahnya itu bercahaya. Wajah Nabi SAW itu bercahaya. Lepas tu juga ada disebutkan aku juga tidak pernah, ini antara pengiktirafan Abu Hurairah juga adalah dia tidak pernah melihat seorang pun yang lebih laju berjalannya daripada Rasulullah SAW, seolah-olah bumi ini dilipatkan untuk baginda. Yakni Nabi SAW itu cepat langkah kakinya. Cepat langkah kakinya itu ketika mana berjalan. Nabi SAW berjalan dengan pantas dan juga bukaan langkahnya itu lebih besar. Itu antara yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Dan ada antara perkara yang disampaikan oleh Syekh Usamah ketika mana saya ada join bacaan Syama'il Muhammadiyah daurah secara online ini, kata Syekh Usamah 3 perkara perlu dicepatkan oleh penuntut ilmu. Ada 3 perkara yang perlu dicepatkan oleh penuntut ilmu. Yang pertamanya adalah jalannya. Seorang penuntut ilmu kena jalan dengan pantas, kena jalan dengan cepat. Yang keduanya makannya. Jangan makan terlalu lama lah. Jangan makan terlalu lama. Lepas tu yang ketiga, tulisannya. Tulisannya ini dengan makna kalau kita pergi menuntut ilmu, pergi belajar, kita kena tulis dengan cepat. Kita kena tulis dengan laju. Sebab apa? Kalau kita tulis perlahan, tulis lambat, nanti kita punya guru itu dah
pergi dekat page lain ataupun muka surat lain, kita masih lagi terkial-kial, terhege-hege nak tulis benda-benda yang telah lalu, yang dah lepas lah. So kena cepat, jalannya kena cepat, makannya pun kena segera lah, makan kena segera, dan juga tulisannya juga kena pantas. Tu 3 perkara yang perlu dicepatkan oleh penuntut ilmu. Satu antara yang faedah yang saya dapat daripada pengajian bersama dengan Syekh Usamah itu adalah, dia kata gambaran Nabi SAW itu berjalan pantas adalah nak tunjukkan, nak menunjukkan betapa pantasnya Nabi SAW itu berjalan kepada Allah daripada sudut batinnya. Ini berjalan pantas menunjukkan daripada sudut zahir, tapi dia juga menggambarkan bahawa betapa pantasnya Nabi SAW itu berjalan kepada Allah, sampai kepada Allah daripada sudut batinnya, daripada sudut batin. Itu antara yang faedah yang kami dapat daripada Syekh Usamah. Lepas tu dihuraikan ungkapan yang di mana seolah-olah bumi ini dilipat untuk baginda itu, sebagaimana bumi ini dilipat untuk baginda Nabi SAW, begitu juga dilipat dari sudut batinnya untuk cepat sampai kepada Allah. Itu antara yang faedah yang agak menarik lah, yang disampaikan oleh Syekh Usamah. Dia melihat daripada sudut kerohanian ataupun batin Nabi SAW. Pada zahirnya Nabi SAW itu berjalan cepat ataupun berjalan dengan agak pantas, namun dihuraikan di sebalik sudut batinnya, Nabi SAW itu sebagaimana cepat jalannya, maka cepatlah juga baginda Nabi itu berjalan untuk berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara yang sangat-sangat baiklah untuk saya kongsikan bersama dengan anda semua. Dan juga antara yang lain disebutkan adalah paling cepat sampai itu bermakna paling cepat sampai pada setiap kesempurnaan. Paling cepat sampai pada setiap kesempurnaan itu baginda Nabi SAW. Setiap kesempurnaan itu Nabi SAW lah yang paling segera ataupun paling cepat untuk sampai. Kesempurnaan akhlaknya, kesempurnaan peribadinya, Nabi SAW itu yang paling awal, paling cepat sampai, paling senang nak dapat, paling mudah dapat lah, dengan senang katanya begitulah. Jadinya itu kita dapat lihatlah bahawa di mana hadis ni nak Abu Hurairah dia ceritakan bagaimana dia iktiraf bahawa Nabi SAW itu yang paling makhluk yang paling indah, tiada tandingannya. Kemudiannya baginda itu wajahnya itu dilihatkan seolah-olah bercahaya. Disebabkan apa? Dalam hadis ni disebutkan seolah-olah matahari berjalan di wajahnya, dengan makna lain bahawa kalau kita lihat wajah Nabi SAW itu wajah Nabi itu bercahaya. Itu jadinya setakat itu sajalah perkongsian hadis. Satu hadis yang kita baca berkenaan dengan cara berjalan Rasulullah SAW. Moga-moga ada manfaatnya lah, ataupun kita boleh beramal dengan hadis Nabi SAW. Dan ingatlah pesanan daripada Syekh Usamah tadi, 3 perkara yang perlu dicepatkan oleh penuntut ilmu. Yang pertamanya adalah jalannya kena laju, jalannya kena pantas. Yang kedua makannya kena segera, jangan makan lambat, jangan makan terhege-hege. Lepas tu yang ketiganya adalah tulisannya, kena tulis cepat. Apa sahaja yang disampaikan oleh guru kena tulis dengan pantas. Kalau tak nanti kita akan ketinggalan mutiara-mutiara ilmu. Itu kata-kata hikmah yang disampaikan oleh guru-guru kita. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Kita berjumpa lagi pada hari esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.